selamat pagi. Okey, hari ni saya nak share pasal pengalaman pakai Pro 2 Aviva 660 tahun 2007. Okey, first saya ambil kereta ni dekat bulan Merdeka masa tu. 28 hari bulan Rotek pertama 28 hari bulan 8. Itulah tarikh lahir Pro 2 Aviva ni. Dan sampai sekarang usianya dah menjangkau 13 tahun lebih. Tempoh masa yang lama. Memang orang kata kalau tempoh masa lama ni macam-macam buat kat kereta. Ada setengah orang memang dalam tempoh masa tu mungkin dia dah tukar kereta lain lah. Tapi bagi saya tak lah. Sebab kereta saya yang pertama, dan hasil titik peluh saya yang pertama saya dapatkan kereta ni. Jadi memang saya akan pakai sampai, orang kata pakai sampai reput lah. Okay, first saya dapat kereta ni, saya bubur ni dulu, bubur tinted dulu. Saya pergi kedai, saya bubur tinted dulu. Sebab orang kata kalau kereta tak ada tinted ni kereta akuarium. Dululah orang cakap kan, kata kereta kau ni macam akuarium lah, kata bubur ikan je kata. Tu saya pun dapat gaji tu terus pergi tukar, pasang tinted, pasang windscreen atas. Tapi sekarang tak pakai dah windscreen. Dulu masa yang mula-mula tu saya pakai windscreen atas. Saya pasang tinted warna hijau, kau tak silap, hijau macam anak biru tu tinted tu. Okay, tinted tu lah paling murah pun, boleh lah kata. Pasang keliling tinted, setu habis modal dalam 1 lebih pasang tinted dekat kedai aksesori. Okay, lepas tu lepas pasang tinted tu, next tu nak beli rim. Masa tu tak mampu lagi, jadi buatlah ni spray cover rim asal dia saya 12 warna silver. Masa tu kereta ni bumper hitam, depan belakang hitam, warna hitam lagi, pun tak spray lagi. Lepas tu nak buat bagi nampak, orang kata tak nampak standard nampaklah lain sikit. Pergilah bubur rim color hitam depan belakang, spray sendiri je warna hitam. Masa tu spray pun dalam waktu hujan, keringkan guna hari raya, spray dalam rumah Lepas tu lepas spray tu sekali hood lah, saya spray warna hitam. Jadi nampak beza lah daripada kereta lain. Spray hood warna hitam. Next pula rasa kata macam tinggi. Bila naik ramai orang, kereta Viva ni biasalah dia akan jadi sampan, depan pun terangkat. Jadi nak elakkan daripada depan tu terangkat, ambil keputusan, tanya dengan member dekat bengkel, kau boleh tak tolong potongkan spring depan. Nak beli spring masa tu mahal, tak mampu lagi. Potonglah spring dia. Berapa upah kata? Kata upah potong RM20, lepas tu bakar, nak lengkungkan balik ikut tapak asal RM20. Lepas tu habislah modal RM40 potong spring depan. Spring tu ada lagi saya simpan, spring asal tu. Lepas tu semua dia punya sober saya dah jual lah. Sebab ada orang nak dia punya kereta accident, saya tak apa, saya sedekah, saya inilah saya jual lah murah-murah kat dia, kesian kat dia kan. Okay, yang itulah, lepas dah rendahkan sikit depan tu, bila naik orang belakang barulah balance. Masa dah balance tu okey lah, nampak ni sikit, orang kata tak adalah macam sampan dah lepas tu naik. Okay, lepas daripada tu ada duit lebih sikit. Masa tu dapat bonus gaji, berangan lah nak tukar sport rim, nak cari sport rim baru, nak sekali dengan tayar. Masa tu 1,000 lebih ke. Lepas tu member cakap, kau pening-pening kepala buat apa, jom ikut aku pergi Afkat. Dia pun ajak pergi Afkat, kita pun ikut pergi Afkat. Lepas tu jumpa satu rim saiz 16 bentuk bintang, made in Japan.
boleh tahan lah. Berat tak berat sangat lah. Yang membuatkan dia berat rim tu ya sebab tayar dia 215 40 ke 45 gitu lah. Lepas tu kita boleh ke masuk Viva ni, tanya. Kata boleh. Apa tak bolehnya, kita buat dia kata. Okey lah orang lah. Kata berapa ratus ni, kotim-kotim dengan kedai Afkat tu dia bagilah dia bagi 700 kata 700 kena tu lebih gitu lah. Lepas tu bagilah ni dapat tu lebih se. Lepas tu RM50 tu bagilah kat member. Kita bajet memang 700. Pasang-pasang tengok, kata tak boleh jadi ni belakang ni, sagat juga ni kata kan. Sebab tayar dia lebar. Rim 7JJ je, tapi sebabkan tayar dia tu lebar tu yang jadi sagat belakang sikit. Jadi terpaksalah lapik getah belakang, tak nak bagi sagat. Itulah first tukar rim tu daripada 12 lompat terus 16 sampai pergi kat service center Pro 2 pun masa tu dia kata, brother tu cakap, bang pakai rim besar ni boleh bawa ke Viva 660 ni? Tapi okey je, boleh je bawa, tekan pun dapat lagi 1-2 lah. Tu kata boleh lah, kata dapat 1-2 jadi lah, kata tak kira tak berat jugalah. Tapi memang beza lah masa pakai rim standard, rim kompang tu. Masa rim kompang tu tekan-tekan standard pun 1.4 lebih dapat dah. Okay, memandu Viva ni taklah orang kata macam apa tu, bawa kereta besar. Sebab Viva ni compact car. Jadi bila kita bawa tu, yang bestnya masa kita nak ambil parking senang. Yang parking senang. Lepas tu orang kata barang pun boleh banyak ke muat. Sebab dulu masa saya pindah rumah pun, baru-baru kahwin dulu, saya pindah rumah daripada Bentong ke KL. Saya bawa peti sejuk, bawa mesin basuh, dengan ada sikit-sikit barang lagi. Saya naik Viva ni sampai kat tol tu pun orang yang jaga tol kata, bang, kata pindah ke bang, kata muat lah Viva, masuk peti sejuk, masuk mesin basuh. Seat depan ni kita turunkan, lepas tu seat belakang turunkan, masukkan peti sejuk, sampai ke depan lah lebih dia. Sebelah dia tu letak mesin basuh. Alhamdulillah lah, kata banyak juga lah yang orang kata apa tu Viva ni boleh ni. Orang kata banyak lah Viva ni dia boleh ni. Ada orang pakai Viva dia buat berniaga pun ada. Dia buat angkut barang, niaga apa semua kan. Walaupun dia kecil, orang kata macam-macam boleh buat kat dia ni. Tapi kereta ni saya dah tukar enjin lah. Tahun 2015 saya tukar enjin. Saya masuk enjin Move L152S. Enjin Move ni tak tahu pula, kata dia enjin ni limited. Jadi nak dapat barang spare part dia pun susah sikit lah. Cuma spare part dia tu orang kata ada setengah spare part dia tu kita boleh kacuk-kacuk kan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai 2020 ni saya pakai enjin ni tak ada masalah, tak pernah overhaul apa. Dan pernah balik Kedah, daripada Johor ke Kedah dua ke tiga kali lah. Balik Johor Kedah direct. Naik kereta ni dengan sekali anak masa tu. Pagi ni hujan ni. Sekarang ni kan musim hujan, musim tengkujuh.
Jadi ni sikit lah. Okey. Kecil Viva ni banyak jugalah saya buat, macam-macam saya tambah. Macam underglow ni pun saya buat sendiri. Banyak benda yang orang kata saya buat sendirilah kat Viva ni. Lampu tail lamp ni pun saya tukar sendiri. Hood, pemegang hood ni pun saya tukar sendiri. Video semua saya dah masukkan. Yang mana nak buat tu boleh lah, ikut cara nak buat dia tu. Fender ni pun saya buat sendiri. Asalnya ketuk pakai tukar besi je. Lepas tu sikit buat. Masa tu kereta ni color warna merah lagi. Warna merah lagi kereta ni. Macam stiker-stiker ni pun semua saya buat sendiri. Memang kebanyakan kereta ni saya buat sendiri ya. Kalau kata yang benda-benda yang boleh buat sendiri, saya akan buat sendiri. Lampu custom dalam tu pun saya buat sendiri juga. Tapi lampu tu custom tu ada juga orang minta video, bang, ajarlah bang cara buat tu, kata. Tapi insyaAllah saya tengah cari lampu lain. Nanti kalau dapat headlamp yang lain tu murah-murah, saya bolehlah buat, tunjukkan cara untuk buat lampu custom ni, tambah LED stripe tu dalam. Banyak jugalah dah buat dekat kereta ni. Macam-macam ke lah buat. Fender tu depan tu dengan bumper tu pun saya potong sebab tak larat nak dengar. Kalau kita rendah bila kita bumping, dia sangkut dekat klip bumper tu. Jadi saya potong tu fender tu. Bumper tu pun saya potong sikit. Jadi bentuk dia macam tu lah. Biarlah apa orang nak kata, janji kita bawa kita puas hati. Tak ada nak dengar bunyi bising ke apa, biarlah bawa penuh berat pun. Macam ni saya dah naikkan balik. Asalnya tayar dua-dua depan belakang tu tenggelam. Okey, tadi sambung dekat rim 16. Lepas tukar rim 16 tu, tak lama jumpa dengan member pakai rim 15. Tapi masa tu dia pakai tayar 185 55 kau tak silap. Kira besar jugalah kalau masuk kat Viva ni pun. Tapi masa tu dia kata kita swap rim tu. Aku tak kisah nak swap rim, tapi masalah itulah takut lagi teruk sagat dia. Pakai 16 ni pun dah ni. Lepas tu dia kata, alah nanti kau ada modal tukar tayar. Satu hari nanti nak tukar ke rim kan. Jadi tukarlah, tengok rim dia pun elok, tak ada apa. Tukarlah swap dengan dia. Masa lepas swap dengan dia tu, pakai rim 15 tayar tu memang teruk lah. Orang kata lagi tinggi kereta berbanding pakai rim 16 tu. Dah masuk rim tu, masalah tayar pula. Tak lama pakai tu, cari modal sikit, tukarlah tayar. Masa tu kebetulan bonus dapat sebulan setengah gaji. Tukarlah tayar. Tukar tayar 4 biji. Masa tu dapat sebiji tayar 170. 165. Tahun 2010 kau tak silap. 2010 awal tahun masa tu. 2010 awal tahun masa tu dapat beli tayar kat Kelang. Dapat harga 100. Mula dia kata 170 sebiji tayar Goodyear Eagle 175 50. Dia kata ni memang tayar KK lah. Masa tu 165 susah lagi nak dapat. Lepas tu kata tak apalah, boleh lah kata. Kalau ambil 4 biji dia bagilah 160. Siap pasang, siap alignment tayar, siap balancing apa semua. Okey lah kata, kira murah tu dapat. Sebab sebelum tu tanya dengan member pun semua cakap
memang 170 180 ke atas lah masa tu tayar. Dapat tukar tayar tu alhamdulillah, memang syukur sangat lah. Dah settle masalah tayar, tak ada dah sagak-sagak lepas tu. Dah dapat tayar tu. Next lupa nak cakap sebelum tu bumper tu depan tu saya spray sendiri. Ada gambar dia, saya masukkan sekali ni. Saya spray sendiri je. Apa tu bumper depan belakang tu saya guna spray tint ni masa tu. Guna spray tint warna merah. Saya cari kod, kalau ikutkan kod kereta Viva masa tu red Saga, Saga red. Tapi bila dah spray tu sebab undercoat dia tak tahu, jadi pelik sikit lah colour dia. Tapi boleh lah orang kata matchkan dengan colour asal, tak nampak sangat lah perbezaan dia tu. Kata boleh lah kata. Masa tu bumper depan, bumper belakang saya buat apa tu, sampai tengah tu saya buat hitam, depan belakang saya buat hitam, tepi je saya spray warna merah masa tu. Spray tint je. Memang member cakap lepas ni bumper kau ni buang lah, kalau kau hantar spray kedai memang kedai tak nak kata, sebab dah pakai spray tint. Tak apalah, memang kita nekat pun kalau nak tukar colour, lepas tu nak tukar bumper lain. Masa tu Elite tak keluar lagi, Viva pun bumper biasa je. Elok tahun 2012 masa tu dah kahwin. Elok nak tukar colour tu, barulah nak tengok Viva baru masa tu, Viva Elite. Nampak Viva Elite punya bumper tu cantik. Lepas tu kata okey juga, cakap dengan rumah, masuklah bumper Viva Elite depan belakang, hantar spray warna candy red. Tapi candy red dia pun dia buat tak menjadi sangat, sebab dia punya candy tu kurang. Jadilah pada masa tu nak cari bengkel pun kat belah KL susah, masa tu duduk Gombak. Spray lah colour warna merah candy tu. Masa tu tukar rim ke, pakai rim Pegasus kejap, lepas tu pakai rim BBS 8JJ kejap. Masa pakai BBS tu pun Umar bising, dia kata lebar sangat rim tu. Lala pakai tukar balik, pakai rim BBS 15-7JJ. Baru ngam dengan tayar 175 tu, baru tak ada sagak-sagak. Rim tu lama jugalah pakai, lama rim tu sampai tahun berapa lah rim tu jual, sebelum kereta ni colour purple ni. Masa colour purple tu pakai 8JJ balik, rim BBS warna putih masa tu, sebelum spray kereta ni. Dah hantar spray tu, rim BBS tu tukar pula, ambil sebiji lagi rim 15-7JJ BBS warna silver. Masa tu BBS merah tu dah jual lah. Lepas ambil rim BBS yang putih tu, jadi jual rim BBS yang 7JJ warna merah. Lepas pakai rim BBS warna putih, rim BBS warna putih tu barulah tukar colour. Buat dah decide dengan rumah, kata try lah tukar colour. Kita pakai colour warna purple lah. Kita pakai colour warna purple pula. Pakai colour warna masa pakai colour warna purple tu, barulah tukar rim lagi. Banyak jugalah rim, kau nak cerita kata rim ni berpuluh. Dengan lepas pakai jual BBS tu, ambil rim putih, rim putih Evo Rega Master pakai kejap 15 8JJ ke. Lepas tu
pakai-pakai direga tu, budak kedai tayar ada buat slack pula, ada pergi buka nak tukar valve tube je. Valve tube tu problem, buat pakai valve lama. Nak tukar valve tu dia pergi congkel rim tu sampai berlain, baru tu jadi orang kata berlongkang rim tu, dah jadi bocor tiap kali apa, sebab kita pakai tayar pun tak berapa lebar masa tu, 165, 50, 15 dah keluar angin. Tiap-tiap minggu nak kena pump tayar tak larat lah kata. Nak pump tayar tiap-tiap minggu. Pas dah tu tukar lagi rim, trade in rim yang tu, barulah ambil rim ni yang sekarang ni, pakai rim Rotiform 158JJ ni. Tu lah kata, kalau rim banyak kali. Sebelum tu rim apa tu CE28 pun dah pakai ke. CE28 masa tu dah spray bumper warna merah depan belakang. Lepas pakai rim masa tu jual trade in dengan rim yang apa, rim 15 yang swap dengan member tu. Rim tu lah pergi jual dekat PJ masa tu. Ambil rim CE28. CE tu pun second je, tambah, dia kata tambah 100-200 lah masa tu, tambah 200 you angkat lah, dia kata Cina tu. Okay, Mandu Viva ni apa tu, Mandu Viva ni itulah sebab body dia ringan. Jadi cara nak beratkan body dia, kita rendahkan lah kereta Viva ni. Bila kita rendahkan kereta Viva ni highway, apa tu, kita rendahkan pakai sport D15, lepas tu rendahkan. Bila kat highway ni kita bawa sedap sikit, dia dah seberat sikit dan taklah goyang kalau masa standard tinggi. Apa tu, rim 12 dia, rim kompang, rim asal. Bila lori lalu sebelah je, dia punya goyang tu rasa macam tak terbalik lah kereta. Tapi bila dah buat tukar rim 15, rendahkan sikit, okey. Dan first saya beli, masa beli kereta ni, biasa lah beli kereta ni orang kata nasib-nasib. First saya beli kereta ni, saya dah masalah pertama yang saya timbul, saya punya gear 1 susah nak masuk. Terpaksalah bawa kereta masuk gear 2, masuk gear sampai bila kata. Lepas tu pergi kat service center pun minta lah dia check, dia kata sebab warranty pun ada lagi masa tu, beberapa bulan pakai. Lepas tu dia kata abang punya kereta ni, dia punya memang banyak dah orang ngadu benda ni, gear 1 susah nak masuk. Sebab dia punya orang kata besi yang sambung daripada gear ni ke gearbox tu, besi tu problem. Dia pun tukar. Tanya dia bila boleh tukar, hari ni boleh tukar bang, sempat. Dia kata tukarlah terus. Lepas tu tukar terus masa servis tu. Saya servis kereta Viva ni cuma saya tak sampai major servis lah. Sampai orang kata servis yang ketiga atau keempat itu. Lepas start daripada tu saya tanya masa nak servis yang servis 3 kali je servis. Sampai keempat tu yang nak ke major servis tu, saya tanya mahal sangat dia punya servis. Lepas tu saya tanya apa benda yang kena tukar. Saya tengok kat buku, tak banyak benda pun kena tukar. Biasalah servis center ni kadang-kadang ada tambah macam-macam, tambah tu tambah ni. Kita pun nak tak nak kata kena tukar ke. Kalau kita kata tak nak tukar, dia kata nanti tak tukar benda ni, masalah ni. Lepas tu yang kali keempat tu pergilah servis sendiri. Pergi dekat Shell, beli minyak hitam Shell semi. Lepas sekali filter tak habis pun ni, tak habis RM70 kalau tak silap, 70 lebih gitu lah. Tak habis sampai ke RM80. Tukar minyak hitam dengan apa tu, minyak hitam fully. Minyak hitam fully masa tu, minyak hitam fully 3 liter. Filter siap tukar tak habis pun RM70, tak RM78 gitu. Tak habis RM80. Kata berbanding dengan pergi dekat Pro 2 masa tu. Kata Pro 2 pun dapat minyak semi je. Kata okey lah, tak daripada tu memang nekat lah. Kata tak pergi dah service center kalau macam ni. Memang kalau rosak apa pun tanggung sendiri je. Masa tu pun kereta dah 2 tahun. Tak apalah, kita buat sendiri. Masa tu lah start cari, orang kata cari ilmu sendiri pasal Viva.
belajarlah daripada member yang dah lama pakai Viva. Tapi masa tu Viva ni baru lagi, tak ramai lah orang pakai. Tu lah banyak kenangan dengan Viva ni. Kalau nak diceritakan macam-macam kenangan. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang saya bawa tak adalah accident dengan kereta ni. Yang ada pun rumah masa tu dia bawa dekat U, tu pun orang langgar kereta ni, bukan dia langgar lah, orang langgar kereta ni dalam U. Tapi Alhamdulillah dia tak ada apa-apa. Alhamdulillah dia langgar kat belah tepi ni lah. Tu yang jadi pintu ni dia jadi susah sikit nak tutup bila lepas accident tu. Kena langgar dengan Myvi pintu ni. Nasib baik dia tak ada apa-apa tulang tengah. Kereta ni pun tak rosak teruk. Pergi repair habis dalam 400-500 gitu lah. Dia repair, claim dekat apa tu orang yang langgar tu. Dah settle claim tu. Masa tu kereta warna merah lagi. Kereta lah apa tu, masa tu rumah belajar dekat UTM Skudai. Jadi itulah. Lain pasal Viva ni, sebenarnya senang nak maintenance dia Viva ni. Kalau kata kita tak tahu, sekarang pun Google dah ada Google, kita boleh search cari masalah Viva ni. Tapi orang kata kira kereta yang paling praktikal untuk orang yang baru mula-mula kerja nak pakai kereta Viva ni lah. Orang kata paling sesuai untuk beli. Jimat minyak, jimat maintenance. Dia punya maintenance tak adalah macam ni. Orang kata ibarat macam Viva ni upgrade sikit daripada kancil. Kalau kancil dulu orang kata kalau yang paling jimat pakai kancil. Yang bekerja tu bolehlah ambil Viva. Sebab apa tu, jimat satu dan luas sikit daripada kancil. Dan dia punya kabin ni tinggi sikit. Kabin Viva ni dia tinggi sikit berbanding dengan kancil. Dan dia punya lebar pun lebar sikit. Kalau kita tengok dia punya dimension dia dekat dalam Google ada. Dia punya lebar dan dia punya tinggi lebih daripada kancil. Macam bahagian panjang dia pun lebih sikit daripada kancil. Dia panjang sikit daripada kancil. Sebab itulah dia jadi orang kata lebih praktikal. Jadi kalau belakang pun kalau kita naik 3 orang pun yang sedang-sedang badan okey lagi, tak ni lah, tak rasa sempit lagi lah. Boleh lah siapa yang nak pakai kereta Viva ni, jangan takut lah, tak ada masalah. Kalau orang kata ada masalah pun tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan kalau pasal kereta ni. InsyaAllah kalau yang mana nak tanya dekat saya apa masalah, kalau ada masalah pasal Viva ni, insyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab berdasarkan pengalaman. Bukan saya cakap kosong, saya cakap berdasarkan pengalaman saya pakai Viva selama 13 tahun lebih ni. Okey, sekian dulu. Moga kita jumpa lagi pada video akan datang. Dan moga sedikit sebanyak perkongsian saya ni jadi ilmu bagi maker-maker yang baru pakai kereta Viva ni. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.